Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Dihormati pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, saf kepimpinan masjid, ibu-ibu, bapak-bapak muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan. Disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan. Diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menghimpunkan kita pada malam hari ini. Telah sama-sama menyempurnakan fardhu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Dan hari ini kita telah pun berada pada hari yang ke-10 memasuki hari yang ke-11. Berada dalam bulan Muharram 1442 Hijriah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya semuanya ini akan dipertanggungjawabkan. Segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akhirnya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketika mana kita berada di Yaumal Masya-Allah dengan satu ayat yang kita baca berulang kali sebanyak 31 kali dalam suratul Rahman. Betul? Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat aku mana lagi hendak kamu dustakan suatu aku berikan kamu kehidupan dunia. Dan mudah-mudahan kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingati perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita janjikan dengan Allah dalam hidup ni hanya dua perkara saja. Pertamanya, kita melaksanakan, menunaikan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita meninggalkan, menjauhkan dari apa sahaja yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu je dua yang kita janjikan selama hidup kita di dunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang berpuasa pada hari ini ataupun telah memulakan puasanya pada hari Khamis, sehinggalah pada hari Khamis yang minggu depan, silakan. Yang tak puasa pun tak apa. Sebab dalam bulan Muharram ni, hari ini kalau kita berpuasa, semalam kita berpuasa untuk membezakan puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Puasa pada bulan Muharram, pada hari Ashura. 2 hari sebelum ataupun selepas pada hari Ashura. Membezakan puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Bahkan ada hadis yang menceritakan pada kita berpuasa pada hari Ashura ni akan dihapuskan dosa kita setahun yang lalu. Dan di sini timbul perbalahan, perbezaan pendapat. Betul, memang Nabi tinggalkan pada kita dah fil akhir zaman nanti kamu akan bertemu dengan perselisihan pendapat, tapi kembali balik apa yang aku tinggalkan pada kamu, Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hari habis dosa kita setahun yang lalu. Ada yang kata hadis ni dhaif. Betul tuan-tuan, kalaupun hadis ni dhaif sekalipun, daripada sudut pengajian hadisnya dia masih lagi boleh digunakan untuk apa? Untuk beramal, itu je. Untuk dijadikan sandaran dalam hujah membicarakan tentang hadis, dia tak boleh. Sebab dia tak ada hujah, dia tak ada sandaran sanad yang kuat.
Tapi untuk beramal silakan. Walaupun sekadar hadis dhaif, tapi masih boleh beramal. Dan zaman kita ni zaman yang akan berlakunya banyak perkara. Bila sebut je apa yang Nabi tak buat, semua bid'ah. Bahkan bid'ah tu bid'ah dalallah pula, bukan bid'ah hasanah. Apa saja yang kita buat bukan bersandarkan daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bid'ah. Dan bid'ah tu akhirnya sesat. Dan semua kesesatan akan berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman kita. Orang yang mengaji hadis ni lebih kurang dalam 4-5 tahun, dia menyalahkan orang yang hafal hadis hampir 100 ke 200 ribu hadis. Kita mengaji baru 4-5 tahun je. Sebab hari ni ukuran ilmu diukur dengan sijil yang kita ada, dengan tauliah yang kita ada. Itu ukuran ilmu. Tapi zaman dulu dia bukan ukuran ilmu tu. Ukuran ilmu tu dengan amalan dia, dengan ibadah yang dia buat. Orang yang hafal 100-200 hadis baru berani digelar hafiz untuk hadis. Kita baru mengaji 4-5 tahun, mungkin baru hafal dalam 100 hadis, tapi kita mengatakan kita lah yang paling baik, yang hafal semua hadis, yang faham semua hadis. Tuan-tuan, dalam bidang pengajian hadis kita tak boleh kata mana ada hadis, mana ada hadis. Kita cuma boleh cakap saya belum lagi bertemu dengan hadis itu. Tuan-tuan ingat ketika mana kita waktu kita kecil, kenapa mak ayah kita marah kita lalu bawa penyidar, betul? Kenapa marah lalu bawa penyidar? Dia kata sial macam-macam tu. Jangan lalu bawa penyidar, sial dia kata. Rupa-rupanya ada hadis. Dia mungkin tak tahu, tapi ada hadis. Kata Rasulullah pada 2 perkara ni jangan buat. Yang mana? Jangan lalu bawa penyidar, jangan suka baca tulisan yang ada pada batu nisan di tanah perkuburan. Sebab dia memudahkan kamu lupa dengan apa yang kamu belajar. Rupa-rupanya ada hadis. Rupa-rupanya ada hadis. Kita ni mana ada? Itu kita. Tak semua perkara yang Nabi tak buat, dia menjadi bid'ah. Ada perkara yang Rasulullah tak buat, tapi sahabat buat, dia juga dianggap sebagai hadis. Hadis ini perbuatan Rasulullah, hadis ini perkataan Rasulullah, dan hadis ini adalah juga perkataan dan perbuatan para sahabat. Bukan semua je jadi bid'ah pada kita zaman kita ni. Tahlil tak boleh, talqin tak boleh, baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ni kita. Saya tak tahu lah tempat tuan-tuan ni macam mana. Kalau tempat saya, tak boleh baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Tak boleh, Nabi tak buat. Habis itu apa yang boleh kita buat? Tuan-tuan baca sirah. Ada perkara yang Rasulullah tak buat, sahabat buat, tapi Nabi benarkan. Betul? Antaranya ketika mana kita bangun daripada iktidal, betul? Lepas tuan-tuan rukuk, bangun untuk iktidal. Kita sebut sami Allahu liman hamidah, betul? Bukankah ada sahabat yang tambah? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, betul? Sahabat tambah. Nabi tak pernah ajar pun. Tapi apa kata Rasulullah? Habis sembahyang Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Siapa yang baca tadi? Sahabat mula-mula takut nak bagi tahu. Aku yang baca, wahai sahabat. Kata Rasulullah, malaikat berebut-rebut nak tulis pahala apa yang kamu baca. Maknanya Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mana kita membaca doa iftitah, asalnya doa iftitah ni Nabi baca wajjahtu wajhiya lillazi, itu asalnya mula-mula. Tapi sahabat tambah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Sahabat tambah. Apa kata Rasulullah ketika kamu baca Allahu akbar kabira tu, Allah Taala bukakan pintu langit tu seluas-luasnya. Maknanya Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pula bid'ah? Sampai kita kata sesat, membawa pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperdengarkan dengan tapak kaki Bilal bin Rabah, betul? Ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Turun je ke bumi, Nabi bertemu dengan Bilal bin Rabah, tanya, wahai Bilal, apa yang kamu amalkan? Apa amalan kamu sehingga kan tapak kaki kamu Allah Taala dengarkan pada aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Kata Bilal, satu perkara je, setelah kali berwuduk dan aku menyempurnakan solat sunat wuduk 2 rakaat tu je. Nabi tak buat pun, tapi Bilal buat. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Dia menjadi sandaran pada kita. Tak semua benda yang kita buat, walaupun Nabi tak buat, dia jadi bid'ah. Tak kala bila kita tahlil, kita kata bid'ah. Tahlil bukan sebut nama bapak kita pun. Tahlil sebut nama Allah. La ilaha illallah, kalimah yang paling besar. Takkan tu pun kita kata bid'ah.
Bukan sebut nama orang. Kalau sebut nama orang Guru Yahya, Guru Yahya, Guru, itu betul lah bid'ah. Ni sebut kalimah Allah, takkan bid'ah. Tu kita hari ni. Tu kita hari ni, suasana hari ni. Tuan-tuan, puan-puan muslimat rahimakumullah, itu bukan tajuk kita hari ni, itu sekadar mukadimah saja. Itu baru mukadimah. Tajuk hari ni kita nak cerita tentang merdeka lah. Sebab sehari dua lagi kita akan menyambut kemerdekaan. Sesuai dengan suasana tu kita ambil merdeka. Merdeka ni kena ingat tuan-tuan, merdeka ni pertamanya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah daripada Allah. Kemudian diusahakan oleh para nabi, para rasul, para sahabat untuk bawa satu perkara membebaskan manusia daripada dijajah oleh manusia. Membebaskan manusia daripada menjadi hamba pada manusia dan hanya menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zaman kita ni Allah Ta'ala anugerahkan kemerdekaan. Tapi ada tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam hidup kita ni, kita pegang 3 amanah. Pertamanya amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua amanah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya amanah kita sesama kita. Dengan jawatan, kedudukan, pangkat yang ada pada kita. Dan bila sebut merdeka, ia bukan hanya slogan, perkataan yang kita hanya sebut jadi mulut. Merdeka. Sebab dia ada rahsia dia. Bila untuk diisytiharkan, merdeka ni, bila diberikan kebebasan pada kita, bebas daripada penjajah British dan Jepun, maka kita akan merdeka. Diberikan kebebasan untuk bentuk negara kita sendiri. Pada waktu itu, para pemimpin minta para alim ulama ni cari satu perkataan yang paling sesuai untuk kita laungkan ketika mana diberikan kebebasan pada kita. Maka ulama pun duduk dalam satu musyawarah, dalam satu halaqah untuk bincang perkataan apa yang paling sesuai untuk kita sebutkan tanda kita ni bebas daripada belenggu penjajah British dan Jepun. Akhirnya bila berbincang tu dapat satu perkataan yang kita sebut sampai hari ni. Sebut apa? Merdeka. Yang asal perkataan merdeka ni ditulis dengan huruf Jawi. Asalnya ditulis dengan huruf Jawi. Zaman kita ni baru kita tulis dengan huruf Rumi. Sebab setiap huruf yang ada dalam perkataan merdeka tu dia ada rahsia dia yang tersendiri. Faham? Dia ada rahsia dia yang tersendiri. Bagaimana ejaan merdeka dalam Jawi ni? Senang je, betul. Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Dan setiap huruf itu dia ada rahsia dia. Faham ni? Setiap huruf tu dia ada rahsia dia. Kita bukan sekadar sebut merdeka, merdeka. Kalau sebut tu semua orang sebut, semua orang boleh sebut. Tapi isi dia ada isi tak? Mim ni apa mim? Apa makna mim? Makan. Takkan. Makan takkan mim. Merdeka tak mim ni apa mim? Apa Cik Bu mim? Mim ni maknanya mengikut. Mim ni maknanya mengikut. Ra itu Rasul. Ra itu Rasul. Dal itu dan. Ya itu yakinlah. Kaf itu kepada. Alif itu Allah. Maksud mereka ni apa? Mengikut Rasul dan yakinlah kepada Allah. Tu maksud mereka. Kita main sebut je. Merdeka, merdeka. Tapi apa yang kita sebut? Rupa-rupanya tu hebatnya ulama tu. Tu sebab hebatnya ulama. Rupa merdeka ni dia ada isi dia. Bukan saja saya sebut mengikut Rasul dan yakinlah kepada Allah. Yang pertama Nabi sebut dah mengikut Rasul. Apa yang kita nak ikut? Nabi tinggalkan pada kita 2 perkara je. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassatum bihima. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara je. Yang kalau kamu ikut, kamu takkan sesat selama-lamanya. Nabi guna kalimah lan. Lan ni kalimah nafi. Takkan berubah sampai akhirat. Kalau kamu ikut 2 perkara. Apa dia? Quran dan sunnah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama, mengikut Rasul. Ikut mana? Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu sebab bila kita baca balik sirah, bila kita baca balik sirah ketika mana peristiwa hijrah, dalam perjanjian Aqabah yang pertama, sahabat yang datang daripada Madinah diikat oleh Rasulullah dengan 6 perjanjian dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Bukan saja-saja datang tak. Sebab ada sesuatu yang Nabi nak sampaikan. Bila 12 orang yang datang pada perjanjian Aqabah yang pertama yang menyatakan Islam, imannya dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu nak balik tu Nabi ikat dengan 6 perjanjian.
Dan perjanjian ni bukan hanya untuk para sahabat tu je yang datang pada Madinah, dan perjanjian tu sampai pada kita hari ni. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang pada 6 asas dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Ada isi dia. Apa isi dia yang pertama? Kata Rasulullah pada sahabat, yang pertama isi perjanjian Aqabah yang pertama, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zaman kita macam mana? Ada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tak kira sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Nabi pesan, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dah pegang kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang Allah telah berikan pada kita ni, itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun ditulis di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita syirik pada Allah. Betul, kalau pun kita tak buat syirik yang besar, tapi mungkin dalam kehidupan kita ada berlakunya syirik-syirik yang kecil yang juga boleh merosakkan akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua dalam isi perjanjian Aqabah yang pertama tu, yang kedua, jangan kamu merampas dan menindas hak orang lain. Jangan merampas dan menindas hak orang lain. Sebab waktu zaman tu, siapa yang kuat dia berkuasa dan dia boleh buat apa saja. Zaman kita tengok, ada orang yang merampas dan menindas hak orang lain? Ada? Tambah-tambah kalau dia berkuasa. Bila kita ada kuasa, bila kita ada kedudukan, ada pangkat, kita tak peduli dah hak siapa-siapa. Kita tindas hak orang lain, kita rampas hak orang lain sesuka hati kita. Apa makna merdeka kalau kita tak ikut pun apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, jangan kamu membunuh sesuka hati. Jangan membunuh sesuka hati. Zaman kita ni sama. Kalau tak suka je, adalah benda yang kita buat sehingga kan sampai sanggup berbunuh-bunuh demi untuk apa? Mengekalkan kedudukan, jawatan, pangkat, kuasa dan sebagainya. Sampai sanggup berbunuh-bunuhan. Tak kala dah merdeka ni pun masih ada lagi sistem jahiliah yang kita bawa dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu zaman jahiliyah, anak perempuan dibiarkan hidup, betul? Anak lelaki dibunuh. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak lelaki dibiarkan hidup, anak perempuan dibunuh. Tapi zaman kita hari ini, jahiliyah yang paling teruk sekali. Anak lelaki ataupun anak perempuan, dua-duanya dibunuh, betul? Sebab tu tuan-tuan dengar campak di sana, campak di sini, buang di sana, buang di sini. Maknanya zaman kita ni lebih teruk daripada zaman jahiliyah pertama dan zaman jahiliyah yang kedua. Zaman jahiliyah waktu zaman Nabi Musa dipilih jugalah, anak lelaki je bunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Zaman jahiliyah yang kedua, anak lelaki pula dibiarkan hidup, anak perempuan dibunuh. Zaman kita bunuh semua. Sedangkan Nabi pesan dah, jangan membunuh sesuka hati, kata Rasulullah. Jangan membunuh sesuka hati walaupun kamu ada kuasa, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Allah, yang keempat, jangan kamu berzina. Jangan kamu berzina. Dan Allah Ta'ala turunkan satu ayat dalam Quran, wala taqrabu zina. Jangan berzina. Tiba-tiba kita pula hari ni, zina ni tak ada rasa apa dah tu. Zina ni orang tak takut apa dah. Antaranya sebuah, tuan-tuan, sebab kaedah sebutan apa yang berlaku daripada hasil penzinaan itu dilembut-lembutkan bahasanya. Faham? Kalau zaman kita dulu, zaman tok nenek kita dulu, bila sebut je zina, dia akan sebut anak haram. Betul? Jangan melakukan zina, nanti lahir di antara kamu anak haram. Bila sebut haram tu nampaklah takut sikit sebab haram. Jangan berzina, nanti lahir anak haram, anak haram, anak haram. Nampak sikitlah takut sebab ada sebut haram. Tapi kemudian kaedah tu dilembutkan lagi. Orang tak panggil anak haram dah. Jangan berzina, nanti apa? Lahir apa? Anak luar nikah. Nampak tak sebutan terlembut sikit? Jangan berzina, nanti lahir anak luar nikah. Apa takut dengan zina? Kalau sebut haram, mungkin takut sikit. Anak haram, mungkin takut sikit. Ini jangan berzina, nanti lahir anak luar nikah. Tak ada rasa apa. Zaman ni lagi lembut sebutan tu. Tukar dah, tak panggil anak luar nikah, panggil anak apa? Jangan berzina, nanti lahir anak tidak sah taraf. Takut tak tuan-tuan?
Ada tak bunyi takut tu? Ada tak takut tak? Jangan berzina, nanti lahir anak tak sah taraf. Apa? Tak ada rasa takut pun. Sebab sebutan tu, sebutan. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran Allah ada sebut celaka tu. Kan? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang. Tapi lalai, lupa. Pada aku dalam solatnya kata Allah tak khusyuk. Allah Ta'ala sebut terus celaka sebab nak bagi ni, nak bagi hati ni terasa sikit. Nak bagi hati terasa sikit. Sebab tu Nabi pesan awal-awal, wala taqrabu zina. Kita ni makin mereka zina, tak ada rasa apa pun. Bahkan bila mana pula undang-undang itu ditukar. Ditukar pula undang-undang tu. Kalau zina dia ada hukuman lain, bukan hukuman yang bersandarkan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak takut pun kalau nak buat maksiat sebab boleh bayar. Maknanya belum sampai satu tahap yang katanya kita merdeka sepenuhnya. Nabi pesan yang keempat tu jangan melakukan zina. Wala taqrabu zina. Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran bila kita baca Quran ni dia ada dua ayat. Satu kita panggil ayat perintah ataupun ayat suruhan. Yang satu lagi kita panggil ayat larangan ataupun ayat tegahan. Itu dalam Quran. Macam mana nak tahu ayat perintah ni? Ayat perintah ni biasanya Allah Ta'ala akan letakkan dalam Al-Quran bermula dengan ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Yang ni ayat perintah, ayat suruhan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat perintah dah, ayat perintah, ayat suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat tegahan, ayat larangan biasanya akan dimulakan dengan ayat wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina kata Allah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang yang berbuat zalim, kelak kamu juga akan disambar dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala datang kepada kita ayat wala ni, jangan kamu hampiri zina, hampir pun jangan kata Allah. Sebab tu Rasulullah pesan. Sebab apa? Sebab sahabat ni telah pun dimerdekakan dalam hidupnya daripada menjadi hamba pada hamba, kini menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, jangan kamu menabur fitnah. Jangan menabur fitnah. Pesan tu lama dah, jangan sesekali kamu menabur fitnah. Zaman kita ni fitnah mainan biasa, betul? Zaman kita ni fitnah biasa je. Bahkan hari ni kita tak fitnah dengan mulut dah, fitnah dengan apa? Dengan jari tu. Dengan jari ya tulis hantar terus dalam grup WhatsApp 50 orang baca fitnah. Baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan baru ni kan ada berlaku fitnah yang diviralkan. Kita tak tahu sama ada benda tu betul atau tidak, tapi kita turut juga kita kongsi, kemudian kita sebar kepada orang lain. Cerita tentang seorang guru yang rakam perbualan dia dengan anak murid dia, betul? Yang dia tanya pada anak murid dia, ayah suka masak apa? Anak murid dia jawab apa? Ayah suka masak ketum. Kan? Ada video tu. Kita dapat video tu, post pada orang lain. Cakap betul, jangan tipu. Kita pun kadang-kadang dapat, kita post pada orang lain. Kita pun tak tahu benda tu betul ke tidak. Selamatnya kalau tahu tak tahu, matikan di situ dah. Tapi kita kadang-kadang turut menyebarkan fitnah. Seronok pula tengok post pada orang lain. Dia pula post pada orang lain. Betul? Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, kata Rasulullah, fil akhiri zaman. Akhir zaman nanti kata Rasulullah, bermulanya maksiat itu datang daripada bumbung-bumbung rumah manusia. Betul? Internet apa semua tu datang pada bumbung rumah kita. Telefon ni canggihnya. Sains dan teknologi bukan salah. Sains dan teknologi itu salahnya pada kita menggunakan pada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitnah. Sebab tu Nabi pesan, fitnah ni asal dia apa? Fitnah ni asal dia tidur. Dan jangan kamu kejutkan fitnah yang sedang tidur. Dan bila dia bangun daripada tidurnya, maka sukar untuk kamu tidurkan dia kembali. Betul? Tuan-tuan, kita kalau tak suka dengan seseorang, kita akan fitnah dia sampai orang percaya. Itu fitnah. Dia takkan berhenti. Selagi hajat kita tak tercapai, manusia akan terus fitnah sampai orang tu jatuh, sampai orang tu tidak berdaya lagi. Barulah berhenti. Sebab tu dia suka. Sebab tu Nabi pesan, jangan kejutkan fitnah yang asalnya dia tidur. Dia tidur dah, biar dia tidur. Jangan kamu kejutkan. Bila kamu kejutkan, bila dia terjaga, dia susah untuk ditidurkan kembali. Tu zaman kita ni. Fitnah tu saja. Tak suka je fitnah. Tak suka je fitnah. Kita pun percaya terus aja. Kita pun post forward pada orang lain. Forward pada orang lain. Tu zaman kita hari ni. Kemudian yang keenamnya, jangan kamu melakukan ghibah. Jangan melakukan ribah. Ribah ni apa ribah?
Ghibah ni mengumpat. Jangan sesekali kamu mengumpat. Kita ni dulu betul, zaman 50-an, 60-an, 70-an mungkin kalau kita sebut mengumpat hanya pada wanita, betul? Sekarang jangan main. Orang lelaki pun kalau dan dia ngetih sekarang, dan dia ngopi sekarang, tuan-tuan tengok dia. Habis dengan ustaz-ustaz habis dia umpat sekali. Celaka tu ustaz tadi. Baru pertama kali datang Sungai Siput, dia kata kita macam-macam. Celaka betul. Aku kalau kau tahu tak datang tadi. Tu kita. Tengok umpat kita, betul? Yang berlaku zaman kita ni. Apa beza antara fitnah dengan ghibah ni? Bunyinya sama, fitnah, ghibah. Tapi dia ada beza. Walaupun dia dua-duanya keluar daripada mulut manusia. Dua-dua keluar. Fitnah daripada mulut dan ghibah juga daripada mulut. Apa beza fitnah dengan ghibah? Fitnah ni benda yang salah yang kita ceritakan pada orang, betul? Fitnah ni benda yang dia tak buat tapi kita ceritakan seumpama dia buat. Ini fitnah. Dia tak buat pun tapi kita cerita dia buat. Kita nak tunjuk kepada orang memang dia buat. Kalau boleh kita cari bukti, kepalsuan bukti itu kita jadikan sebagai apa? Fitnah untuk kita tumbangkan dia, kalahkan dia. Itu fitnah, benda yang salah yang kita cuba betulkan. Tapi ghibah ni benda yang betul. Ngumpat ni benda yang betul. Ada tak orang umpat benda yang salah? Mana ada umpat ni benda yang betul. Kita ngumpat orang benda betul tak? Betul. Kita panggil, mai sini. Kamu nak tahu tak? Semalam kan? Benda tu betul tak? Betul. Tapi cerita. Itu je bezanya. Dan dua-dua tu juga menjadi larangan Allah Subhanahu. Dua-duanya dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah pesan dah pada sahabat ni. Pesan sebab waktu tu merdeka dah sahabat ni. Daripada belenggu manusia, hari ini duduk bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat pegang sungguh-sungguh 6 ini. Pegang sungguh-sungguh 6. Kita hari ini yang kita lawankan merdeka. Tapi kita tak ikut pun apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Aqabah yang pertama. Kemudian tuan-tuan setahun lepas itu pula datang pula lagi satu rombongan yang lebih besar daripada Madinah. Lebih kurang dalam 80 orang datang pula pada tahun 12 Hijrah untuk menyatakan iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini Rasulullah ikatkan sahabat tu dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dan kali ini isi kandungannya lebih ketat daripada perjanjian Aqabah yang pertama. Sebab waktu tu ramai dah masuk Islam. Kenapa boleh tertarik dengan ni agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ni strategi perancangan Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Sehingga datang lebih ramai pada tu. Yakin dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikat oleh Rasulullah dengan 5. Dalam perjanjian Aqabah ni ada 5 syarat je. Aqabah yang pertama ada 6 syarat. Aqabah yang kedua ada 5 syarat. Tapi 5 syarat ni dia lebih ketat, lebih kuat daripada Aqabah yang pertama. Kata Rasulullah pada sahabat yang datang pada perjanjian Aqabah yang kedua dalam syarat Aqabah yang kedua, yang pertamanya kata Rasulullah, hendaklah kamu taat apa sahaja yang keluar daripada mulut aku, kerana perintah aku adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang keluar daripada mulut aku semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada aku, tapi semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ambil mudah satu perkataan, sami'na wa ata'na, itu je. Kita sami'na sampai kita ni bila sami'na wa asaina, dengar tapi ingkar dengan apa yang Nabi tinggalkan pada kita. Sahabat dia pegang sungguh-sungguh, sami'na wa ata'na. Kita ni sami'na wa asaina, dengar juga. Ada orang iman dia dengan Allah macam tu, yakin dia dengan Allah macam tu, dengar je tapi tak buat. Yakinnya, yakin perintah solat ni turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin tapi tak semayang. Tak ada dekat Sungai Siput ni, tak ada. Dia yakin perintah solat ni turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tak semayang. Yakinnya. Yakin puasa ni turun daripada Allah, ada ayat tentang puasa tapi tak puasa. Tak ada. Sungai Siput ni tak ada jenis tu. Saya tempat saya Ipoh ramai. Kemudian yang ketiga, perintah tutup aurat juga datang pada Allah. Yakin tak? Yakin tapi tak juga tutup aurat. Yang ni kita panggil sami'na wa asaina, dengar, yakin tapi tak buat pun. Tak buat pun. Itu sahabat tak? Sahabat dia sami'na wa ata'na, dengar, pegang sungguh-sungguh, ikat sungguh-sungguh. Yang kedua dalam Aqabah yang kedua kata Rasulullah, hendaklah kamu menginfakkan harta yang ada pada kamu.
Hendaklah kamu menginfakkan harta yang ada pada kamu pada dua keadaan, senang ataupun susah. Nabi suruh sedekah pada dua keadaan, senang ataupun susah. Kita infak kita bila? Hanya senang je, susah tak infak pun. Susah tak infak. Nabi besar infak ni pada dua keadaan. Senang kamu infak, susah kamu infak. Senang cara senang. Kemudian susah cara susah. Kita waktu senang je infak, kadang-kadang senang tak infak pun. Waktu susah memang tak. Waktu susah, waktu PKP, waktu Allah Ta'ala tu uji kita, waktu PKP ada infak tak? Ada tak kita bagi infak kita? Tuan-tuan, kita kena ingat harta yang ada pada kita bukan keseluruhan tu milik kita. Harta yang ada pada kita ada tiga pembahagiannya. Yang pertama, harta yang pada kita ada haknya di situ untuk anak-anak yatim. Yang kedua, harta kita ada haknya di situ untuk fakir miskin. Dan yang ketiga, ada haknya di situ harta tu untuk fi sabilillah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup tak pada tiga tu kita dengan harta yang ada pada kita? Sebab esok Allah akan tanya pada kita. Sebab tu orang yang ada harta ni Allah Ta'ala lebih tanya dia lebih pada dua soalan. Daripada mana kamu dapat harta ni dan ke mana pula kamu belanjakan harta tu. Ada tak harta kita untuk anak-anak yatim? Ada tak harta kita untuk fakir miskin? Dan ada tak harta kita untuk fi sabilillah, agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sahabat ni tuan-tuan kalau sebut je untuk fi sabilillah, harta dia habiskan semua dia. Habiskan semua hartanya sebab dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni dia yakin, man syaku fi rezeki syaku fi razak. Siapa yang syak dengan rezeki, dia syak dengan Allah, dan barang siapa yang syak dengan aku maka dia kufur pada aku, kata Allah. Kita sedangkan jaminan Allah, tijaratan lan tabur, ayat Quran, kalau kamu meniaga dengan aku untungnya lebih daripada meniaga dengan manusia. Betul, meniaga dengan Allah sekurang-kurangnya 1 dapat 10 tu paling kurang, bahkan lebih pada itu lagi. Kita kalau untuk sedekah, kalau untuk fi sabilillah, untuk agama Allah, tuan-tuan tengok berkira-kiranya kita. Tak ramai orang tuan-tuan yang berani untuk letak duit RM50 dalam tabung. Tak ramai. Saya tak kata tak ada, tapi berapa ramai orang yang berani letak hari Jumaat RM50. Tapi kalau bawa pasar malam berani tak? Kalau bawa pasar malam RM50, kita rasa tak ada nilai RM50. Beli sate RM30, beli otak-otak RM10, coconut shake 2, habis RM50. Terasa tak? Tak ada rasa apa. Tapi 50 nak masuk dalam tabung tu berani? Cak Bu cakap betul? Hari Jumaat berani? Ngetor tak berani, mbak. Tu kita, mbak. Berkira tak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan jaminan Allah lagi banyak, kamu infak lagi banyak yang aku berikan pada kamu. Syukur kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Sebab tu ada sahabat yang berani korbankan semua hartanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedekah ni dia ada 4 martabatnya. Kalau saya ingat saya, dia ada 4 martabat. Yang pertama sekali syahriyun. Syahriyun ni 10% daripada harta kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 10% je, tak banyak. Syahriyun. Yang kedua ni juddun. Juddun ni sebahagian, separuh daripada harta kita ni untuk agama Allah. Kemudian yang ketiga tu saya tak ingat satu istilah tu, tapi yang ketiga ni dia paling hebat, keseluruhannya untuk agama Allah. Ada tak sahabat yang buat 10% untuk agama Allah? Ada? Ramai pun. Ada tak buat yang separuh untuk agama Allah? Ada? Abu Bakar ni, Umar, Sayyidina Osman, separuh hartanya untuk agama Allah. Ada tak yang buat semua? Yang bagi semua untuk agama Allah, ada tak? Ada? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu juga, Abu Bakar As-Siddiq. Kita hari ni kalau nama Abu payah nak panggil Abu. Dia tukar. Abu panggil apa? Ben. Tak suka nama Abu, Ben. Sedangkan nama Abu tu hebat lah. Abu Bakar nama hebat lah. Kalau ni, kita ni kalau Abu Bakar tukar nama Ben. Udah lah hitam rentung terbakar terus. Pakailah nama Abu Bakar tu, apa masalah? Nama sahabat lah. Nama sahabat. Nama manusia yang paling hebat imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar bagi semua. Kata Rasulullah, apa yang tinggal pada kamu wahai Abu Bakar? Cukuplah ada pada akunya Allah dan Rasulnya. Kita yang mana? Kita sekurang-kurangnya 10% tu untuk bahagian kita. Tak apalah kalau tak berani buat setengah pun. Nak buat semua lagi tak berani, tapi ambil yang paling rendah sekali. 10% untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil yang martabat yang keempat, bakhilun. Memang bakhil betul. Memang bakhil betul. Kalau untuk agama Allah, tuan-tuan tengok kita. Saya lah pengalaman saya. Saya tuan-tuan, saya duduk di Taman Seri Raya. Saya duduk satu taman dengan Ustaz Syahzan. Dan bahkan saya juga seguru dengan Ustaz Syahzan. Pernah satu guru dengan dia, mengaji satu guru dengan dia. Tapi mungkin daripada kaedah untuk memberikan kuliah tu mungkin dia nampak berbeza sikit. Itu je. Duduk satu taman dengan dia.
Saya tak sangka pula dia memang orang sini, kampung Bahagia Sungai Siput ni. Saya ingat dia orang belah-belah Segari, belah-belah Lumut, Manjung. Saya tak tahu dia pula orang sini. Saya jawatan di Jaib, di Jaib sebagai guru agama dan guru kafah guru agama dan guru kafah, mengajar di sekolah agama rakyat. Pengalaman saya nampak sangat kita berkira tentang agama Allah ni. Saya pernah ditempatkan di satu sekolah yang yuran sekolah agamanya RM4 je sebulan. RM4 je sebulan sekolah agama yurannya. Bila saya masuk situ, saya ubah, naikkan jadi RM5 sebulan. Bergaduh dengan AJK. Mana boleh? Mahal. RM5 sebulan je mahal untuk agama Allah. Mula-mula tu RM4 sebulan. Saya naikkan jadi RM5. Tak boleh tak? Kami tak setuju. Di rumah kereta ada, Astro ada. Dia kata RM5 tu mahal. Ya Allah, mahal tak? Kami tak setuju. RM1 pun tak boleh naik. Kekal RM4. RM4 sebulan tu pun bayar yuran setahun RM48 betul. Bagi RM50, nak lagi balance RM2. Punyalah kedekutnya nampak. Dia bagi 50, saya tak balikkan dia punya baki tu, saya tulis. Saya tanya kenapa gitu tuan? Ustaz, kan ada RM2 baki, bawa lah. Minta juga RM2. Punyalah berkiranya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pasal malam, tapi kalau untuk ni, kalau untuk akademik. Kalau untuk akademik macam mana? Akademik ni satu mata pelajaran berapa puluh? 50 ada satu mata pelajaran. Tak pernah tak bayar. Term cash cannot delivery. Bayar cash tu. Bukan satu mata pelajaran. Kalau ambil UPSR tu 4 mata pelajaran. 200 bayar terus sebulan. Sekolah agama RM4 sebulan. Naik RM5 bertumbuk. Saya tak setuju. Punyalah berkiranya kita dengan Allah. Tu nama tu rezeki tuan-tuan. Rezeki ni kena ingat satu perkara. Rezeki ni bukan apa yang kita cari. Rezeki ni tapi apa yang Allah anugerahkan pada kita, itu rezeki. Bukan yang kita cari, tapi apa yang Allah Taala berikan pada kita, itulah rezeki. Faham ni? Kalau faham saya tak ular dah. Rezeki ni bukan apa yang kita cari, tapi apa yang Allah Taala berikan pada kita. Kadang-kadang kita cari lain tu, tapi dapat lain, itu rezeki. Bukan tak mestinya kita cari tu dapat itu, tak. Ini nama rezeki. Saya ambil contoh mudah lah. Siti Maryam. Siti Maryam ni mak Nabi Isa AS tu. Ada suami tak? Tak ada suami. Ada anak tak? Ada anak apa? Tu rezeki. Dia tak ada suami. Tapi Allah Ta'ala bolehkan dia ada anak. Logiknya pada kita, mana boleh orang perempuan yang tak ada suami ada anak, melainkan kalau kita buat perzinahan tu cerita lain. Yang ada suami itu mana boleh perempuan melahirkan anak tanpa ada seorang lelaki dalam hidupnya. Dia tak ada seorang lelaki pun, tapi Allah Ta'ala takdirkan dia ada anak. Beza dengan Siti Aisyah. Kenal Siti Aisyah? Isteri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suami tak? Ada tak suami dia? Adalah suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada anak tak? Ada anak tak? Tak pernah jawab. Mana ada anak? Siti Aisyah dengan Rasulullah mana ada anak? Yang ada anak tu Siti Khadijah. Mananya tu rezeki? Patutnya Siti Aisyah lah patutnya ada anak. Suami dia pula bukan calon-calon manusia. Tapi Allah tak takdirkan Siti Aisyah ada anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya rezeki, bukan yang kita cari, tapi apa yang Allah Taala anugerahkan pada kita. Kita berhenti dulu azan, kemudian kita sambung lebih kurang dalam sejam lagi. Kalau setuju lah, tak setuju tak apa. Kita berhenti sekejap untuk azan. Wallahu a'lam.
Tuan-tuan perempuan muslimat rahimakumullah. Saya ambil lagi satu contoh yang mudah untuk yakin kita rezeki ni adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tanam jagung tapi dapat makan sardin, ikan sardin, boleh tak boleh? Dia tanam jagung tapi dapat makan ikan sardin, boleh tak boleh? Boleh? Boleh ni, boleh. Betul ni, boleh tak boleh ni? Tanam jagung tapi dapat makan sardin. Kita kata takkanlah tanam jagung dapat makan sardin. Mungkin pada pemikiran kita, mana boleh ustaz tanam jagung makan jagung, takkan makan ikan sardin. Boleh tak? Boleh. Kita tanam jagung, tiba-tiba bila kita nak petik je jagung tu, banjir. Habis jagung kita tenggelam. Tak usah kata jagung rumah kita pun hampir tenggelam. Duduk di penempatan sementara. Waktu duduk penempatan sementara, makan jagung ke makan sardin? Makan sardin. Tu tanam jagung tapi Allah Ta'ala bagi makan sardin. Jangan kata pelik. Tu rezeki ni jaminan Allah. Sebab tu Nabi ingat kepada sahabat infak. Baik ketika kita senang ataupun susah. Susah pun infak lah, cara susah. Susah infak, cara susah. Kalau mampu RM1, yang penting ada infak kita pada setiap hari. Sebab infak ni salah satu daripada amalan seharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dia tak kaya mana pun, tapi setiap hari ada 7 perkara amalan yang Nabi buat. Salah satunya infak. Walaupun RM1. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Maknanya dalam zaman kita ni, apa saja kemungkaran kita lawan, kita halang. Walaupun kita tak ada kuasa, tapi sekurang-kurangnya dengan selemah-lemah iman benci dengan apa saja perkara maksiat yang berlaku pada kita. Zaman kita ni tuan-tuan, orang kalau sebut maksiat dia tak ada rasa apa pun. Bahkan dia berani tunjukkan maksiat yang dia buat di tengah-tengah khalayak ramai. Kalau tuan-tuan, saya kalau masuk waktu di Kuala Lumpur dulu, sebelum saya jadi ustaz ni, dulu rockers juga, sama dengan sahabat depan ni, rockers dulu saya buat satu album. Saya dengan Akil Khai Rawa ni bukan orang lain pun, sebab kami bapak sama Rawa Rian. Bukan orang lain pun, dua pupu macam tu lah. Saya bapak Rawa, mak Paris, Parit. Saya buat satu album. Akil Khai dia betul buat album lah. Saya buat satu album. Dan lepas satu album tu, arwah ayah saya panggil balik untuk sambung mengajilah. Dan waktu saya mengaji pun, saya bukan nak jadi guru pun, bahkan tak ada ilmu pun pada saya, tapi takdir, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu di Kuala Lumpur tu, apa yang kita tak buat? Kalau tengok sekarang pun, orang berani minum di tengah-tengah khalayak ramai, pegang botol arak tu tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa pun. Maknanya zaman kita ni maksiat, kalau orang buat maksiat, dia tak takut pun. Kalau maksiat dia tu dilihat oleh orang lain. Ni kerja kita untuk membenci dengan maksiat. Sebab walaupun maksiat tu berlakunya di Kuala Lumpur, boleh tak Allah Ta'ala datangkan bala pada kita? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Sebab tu sekurang-kurangnya, kalaupun kita tak mampu, tak ada kuasa, bencilah dengan selemah-lemah iman, benci dengan perkara maksiat tu. Jangan biarlah maksiat tu blok A, kita duduk blok P, jauh. Jangan kira jauh. Dia akan boleh menular dalam satu kawasan dan boleh mendatangkan apa? Bala, musibah, bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu berjuang untuk mengembangkan agamaku, kata Rasulullah, agama yang aku bawa ni, walaupun kamu ditentang semahunya. Maknanya Nabi ingat kepada kita, untuk kita juga jadi salah seorang yang berusaha untuk mengembangkan, tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengisi kemerdekaan ni? Kita merdeka lama dah 63 tahun. Apa yang kita buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah akan tanya kita. Aku bagi kamu peluang waktu kamu hidup untuk kamu tegakkan agamaku, kata Allah, dan aku beri jaminan, intan surullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Kamu tolong agama aku tolong kamu, kata Allah. Apa yang kita buat? Bahkan kita tentang pula ada orang lain yang nak menegakkan hukum Allah. Nabi pesan pada kita mudah aja, kalau kamu tak mampu untuk tegakkan hukum Allah, tak apa kalau kamu tak mampu, tapi bagi peluang, ruang pada orang lain yang boleh tegakkan hukum Allah. Kita tak boleh buat, tapi ada orang lain yang sanggup untuk buat hukum Allah, tegakkan hukum Allah, kita bagi. Sokong dia. Jangan ugut dia, jangan ancam dia, jangan tekan dia. Kita dah tak boleh buat, ada orang lain nak buat, kita tahan pula.
Esok nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dunia memang boleh lepas sebab kita ada kuasa, kedudukan, jawatan. Akhirat Allah. Betul, mahkamah dunia kita boleh lepas, tapi boleh lepas tak di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh lepas, tak ada manusia yang boleh lepas. Dengan mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu. Allah akan tanya apa yang kita buat. Sahabat dia usaha. Mus'ab bin Umair yang Nabi pesan kirimkan daripada Mekah menuju ke Madinah. Sampai di Madinah tak pernah berhenti buat kerja dakwah. Sebab tu tahun berikutnya datang 80 orang. Hasil usaha Mus'ab bin Umair. Dakwah di Madinah. Kita bukan nak dakwah, orang datang dakwah pun kita marah. Tu pelik kita ni. Bukan suruh kamu dakwah, orang datang dakwah. Datanglah sahabat-sahabat kita tabligh ni datang ke rumah. Dia datang bukan ajak buat maksiat bodoh, tu apa? Dia datang ajak pergi masjid, tuan ada apa ke malam ni, kalau tak ada program jomlah kita datang masjid, kita meriahkan rumah Allah, kita makmurkan rumah. Tengok dia datang, tutup pintu dah. Tutup. Shh, diam. Tutup. Kawan tu assalamualaikum. Diam. Tak jawab. Teruk betul. Dia bukan ajak buat maksiat. Dia ajak pergi surau je. Tu pun tak boleh terima. Tu pelik kita. Allah, macam mana kita nak jawab apa esok dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kalau pun tak mampu nak tolong agama Allah dalam benda yang besar-besar, ambil benda yang kecil-kecil je. Apa benda yang kecil-kecil? Kita ni kadang-kadang nak buat yang besar-besar, tapi buatnya tak tahu bila. Hari Jumaat je. Hari Jumaat ni ada orang kalau hari Jumaat, solat Jumaatnya depan sekali. Jangan main hari Jumaat. Depan sekali. Muka dia kalau hari Jumaat mesti nampak, tapi yang lain tak pernah nampak. Jumaat je. Jumaat depan sekali. Jangan main. Tapi waktu lain tak pernah nampak pun. Kalau ada sini jenis tu, Allah, tempat saya ada. Itu jenis kita hari ni. Maknanya Allah akan tanya pada kita, apa yang kita buat untuk tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tak boleh buat besar, ambil yang kecil. Saya pesan satu untuk saya juga. Kalau kita tak mampu nak tolong agama Allah dalam bentuk yang besar, tolong benda yang kecil je. Apa tolong benda yang kecil? Paling mudah sekali. Pernah tak kita beli buku agama setiap bulan satu buku? Beli buku agama je, setiap bulan beli satu buku. Baca tak baca tu soal lain. Tapi nak tolong tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nilai harga buku tu jangan kira. Nilai. Allah Taala bukan pandang nilai, keikhlasan kita. Beli je satu buku. Baca tak baca cerita lain. Letak je dalam bilik, dalam almari kita. Pesan pada anak, besok kalau mak mati, ayah mati, buku ni kalau tak nak baca, hantar dekat masjid, hantar dekat surau, hantar dekat sekolah agama, hantar dekat mak tahfiz. Dapat tak pahala pada kita? Dapat. Tapi kita mana pun nak fikir tambah tahap tu. Beli buku agama apa? Barang kecil kita nak buat besar. Kepala otakmu kita gabung. Nak buat besar tapi tak buat-buat juga. Ambil yang kecil ni dah. Ambil yang kecil dulu. Buat yang kecil dulu. Boleh dah istiqamah untuk habis sampai tahun ni. Kita yang lain boleh beli. Saya tak kata salah. Yang lain boleh beli mastika tiap-tiap bulan. Majalah bola sepak, majalah kereta tiap-tiap bulan. Pernah tak beli buku agama setiap bulan? Satu buku je. Untuk tolong bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang keempat. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ni kata, hendaklah kamu mempertahankan aku ketika mana aku akan berada di kalangan kamu nanti. Nabi pesan pada sahabat, bila Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, pertahan aku, sebab tak pasti semua orang Madinah akan suka pada aku. Waktu tu kamu pertahankan aku, dan kasih sayang cinta pada aku lebih daripada kamu kasih dan sayang cintamu pada anak dan isteri kamu. Tu yang Nabi pesan. Kita, apa yang kita kata kasih sayang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang hina agama Allah, orang hina Rasulullah, kita buat tak tahu pun. Tak ada rasa apa pun. Sebab tu tuan-tuan, nak jadi umat Nabi Muhammad ni bukan mudah. Kita mungkin sebut di mulut. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan rujuk dalam suratul Fat ayat yang ke-29. Dalam suratul Fat ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'aha asyiddau la kufar rahmat bainahum tarudukan sujadan yabtawun fadlan minallah, sampai habis ayat tu. Nak jadi umat Nabi Muhammad, dia ada kriteria dia, ada syarat dia, ada 5 syarat. Dalam suratul Fat ayat 29 tu ada 5 syarat. Yang pertama sekali dalam suratul Fat tu, mereka yang berlaku adil dan tegas dengan orang-orang kafir. Itu syarat pertama. Syarat 2, 3, 4, 5 tuan-tuan cari sendirilah. Sebab saya tak boleh nak cerita, sebab SOP dia berhenti sekarang ni. Sebab tak boleh lebih. Sekarang ni SOP dia waktu tu dipendekkan, tapi bayar sama. Faham? Tu. Maknanya syarat yang pertama, mereka yang berlaku tegas dan adil dengan orang-orang kafir. Itu syarat pertama. 2, 3, 4, 5 tuan-tuan rujuk dalam suratul Fat ayat 29. Ada tak pada kita? Kita kalau tak tahu siapa orang hina agama Allah, orang hina Rasulullah,
Macam mana kita nak kata nak jadi umat Nabi Muhammad yang Nabi akan bawa kita minum telaga Kausar, berikan syafaat di zaman masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada terasa apa pun. Bukan suruh bunuh dak, tapi berlaku tegas dan adil dengan orang-orang kafir. Bila mana mereka menghina agama Allah Subhanahu, bila mana mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu 5 perkara yang Nabi pesan pada sahabat dalam bai'ah yang kedua, dan kita hari ini menyambung perjuangan yang ditinggalkan oleh para sahabat. Untuk apa? Untuk memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menang kalah bukan kerja kita. Kerja kita hanya dakwah, buat kerja je. Allah takkan tanya kamu menang atau kalah. Allah takkan tanya. Allah akan tanya satu je, kamu benar atau salah, itu je. Apa guna kita menang tapi yang kita usahakan tu benda yang salah, yang batil. Biarlah kita kalah pun tak apa kalau Allah takdirkan kita kalah, tapi kekalahan itu benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tanya kamu menang atau kalah. Allah Taala tanya kamu benar atau salah waktu kamu hidup dekat dunia, itu je. Tuan-tuan, mudah-mudahan tu sedikit perkongsian. Banyak lagi nak cerita, tapi waktu dalam waktu ni dia tak boleh berhenti di situ. Kalau nak kena jemput lagi lah. Itu je. Kita berhenti di situ. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang baik tuan-tuan ambil sebagai manfaat, yang salah kita buang jauh daripada kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita pada tahun yang lalu, dan Allah Ta'ala terima juga ibadah kita pada tahun-tahun yang akan datang. Dan Allah Ta'ala pilih kita untuk berada dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah, untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, masuklah kamu ke syurga-Ku, jangan ragu-ragu pada aku redha pada kamu redha pada aku. Nikmatilah apa yang telah aku janjikan selama hidup kamu di dunia. Untuk mana? Berada dalam syurga-Ku, kata Allah. InsyaAllah kita akan dihimpunkan di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ampun maaf kata-kata lisan yang mengundang perasaan tak selesa pada tuan-tuan. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanakallah bihamdika. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.